Okey, pagi. Syarikat hampir ditutup, hampir bankrupt. Sekarang bangkit dengan jualan 96 juta ringgit setahun. Okey, so hari ni saya nak bercerita tentang company yang saya join, company SKV. So SKV ni pada satu ketika company ni hampir-hampir ditutup, hampir-hampir bankrupt. Dan sekarang dia bangkit balik dengan jualan pada tahun lepas, tahun 2021, dengan jualan 96 juta ringgit. Jangan saya tunjuk dia punya gambar. Mana? Okay, saya cari dia punya gambar. Favorite. Ni. Alright. Okay, so SKV ni pada tahun 2016 dia punya jualan tu 2.3 juta saja tuan-tuan. So masa ni company dia tengah struggle. Dan company ni pada tahun 2016 sebenarnya dia hampir-hampir ditutup lah. Sebab apa? Dia punya overhead pun semua dengan income tu tak cukup. Tetapi pada tahun 2017 company ni bangkit balik dengan jualan 16 juta. Lepas tu 2018 meningkat kepada 40 juta. 2019 meningkat kepada 46 juta. 2020 meningkat kepada 50 juta. Dan pada tahun 2021 dia punya jualan meningkat kepada 96 juta. So kita nak tahu apa benda company ni buat sampai dia punya jualan tu boleh naik. Alright, so sebelum tu saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Wahid Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Green Matrix. So Green Matrix ni kita adalah platform tempahan kereta sewa lah. Kalau you all nak tempah kereta sewa, boleh pergi dekat kita punya website gogreenmatrix.com. Boleh tempah kereta kat situ lah. Nak pergi Langkawi ke, nak pergi Kota Kinabalu ke, boleh tempah kat situ. Dan kita akan pass booking tu dekat kita punya team lah. Alright. Untuk makluman lah, bisnes kereta sewa saya sebenarnya masih lagi berjalan, tetapi sekarang ni saya dah hand over bisnes tu dekat saya punya partner lah. Dan sekarang saya fokus menjadi usahawan SKV. So SKV ni dia menjual produk kesihatan. Dia fokus produk untuk kuruskan badan, dia fokus produk untuk kencing manis, dia fokus ada juga vitamin kan. Ada juga kopi untuk kurus kan. So hari ni saya nak bercerita tentang SKV. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang tak tahu. So sebenarnya SKV ni company dia hampir-hampir ditutup. Pada tahun 2016 bisnes dia ni memang dah nyawa-nyawa ikan dah. Alright. So sebelum tu saya nak check pada yang menonton ni, adakah anda boleh mendengar suara saya dengan jelas, video semua clear? Kalau boleh dengar, cuba komen boleh dengar. Test 1 2 3, test 1 2 3. Hari ni saya nak bercerita tentang this company. Company yang saya join ni, SKV. SKV ni ni yang gambar tu Puan Kartika Wati. Dan SKV ni sebenarnya pada tahun 2016 company ni hampir-hampir ditutup. Dia punya jualan tinggal 2.3 juta saja. Tapi sekarang ni dia bangkit balik dengan jualan pada tahun 2021 96 juta. Pada tahun 2022 SKV dia target lah dia punya jualan tu boleh meningkat kepada 300 juta. Jelas, clear. Macam ada satu orang saja yang menonton saya ni. Ada satu orang je komen. Cuba komen and then minta share video ni. Dan siapa yang belum follow, minta follow saya. Saya tinggal lagi 20 orang untuk cukup 9,000 orang follower. Kan? Alright, so along the way saya akan bercerita macam mana saya boleh terjebak dengan SKV, macam mana SKV membantu saya mengubah kehidupan saya kan, mengubah dari segi kesihatan, kewangan. Alright. Saya ada bang, suara semua jelas. Okey, alhamdulillah. Sekarang ni saya masih lagi dekat Pulau Pinang, dekat Batu Ferenghi, antara tempat favorite saya lah kan. Alright. So SKV ni ditubuhkan pada tahun 2009 lah. Ini saya cerita berdasarkan apa yang saya dengar daripada founder dia.
SKV ni ditubuhkan pada tahun 2009. So saya tanyalah dia punya founder. Founder dia Dr. Syed dengan Puan Kartika lah. So saya tanya Dr. Syed. Sekejap saya tunjuk gambar dia. You all pernah dengar tak company ni? Pernah dengar tak company SKV? Sekejap saya off ni. Saya off. Alright. Saya flip jap. Oh, macam mana aku nak flip ni? Alamak. Alright. Macam mana nak flip kamera? dah tukar dah. Dah tukar dah saya punya ni. Oh, dekat mirror. Alright. So ada tak sesiapa yang pernah dengar company ni SKV? Macam mana dia wujud, macam mana ditubuhkan. Company ni dia pernah grow, lepas tu dia jatuh dan dia bangkit balik. Kak Hawi macam pernah nampak vitamin partner. Ya, vitamin partner. So Pak Nel adalah duta SKV. Pak Nel adalah duta SKV. So saya cerita sikit macam mana SKV ni bermula. Okey, dia punya founder dia yang pakai spek mata tu Dr. Syed, dan yang pakai baju merah tu Puan Kartika. Puan Kartika ni sebenarnya isteri Dr. Syed. So Puan Kartika ni dia adalah peguam. Okey. So Puan Kartika ni dia join SKV sebab apa? Masa dia bekerja sebagai peguam, dia rasa dia tak banyak membantu orang. Dan bila suami dia nak wujudkan SKV, dia nampak SKV ni boleh membantu ramai orang. So that's why Puan Kartika dia join suami dia, dia buat sama-sama. Dan sekarang ni pada tahun 2020, Pak Nel join SKV sebagai duta seumur hidup. Ni company ni. Okey, so saya tanyalah, ada tak nak dengar cerita tentang SKV? Macam mana SKV ni boleh wujud, macam mana dia boleh grow, dia boleh grow sampailah dia punya jualan 60 juta ringgit, lepas tu dia jatuh, dia punya jualan tinggal 2 juta, lepas tu sekarang ni dia bangkit balik dengan jualan 96 juta ringgit. So daripada story SKV ni mungkin you boleh belajar something lah. Apakah kesilapan, apakah benda yang dia buat yang membuatkan dia company dia boleh naik balik. Okay, so pada yang belum follow, minta follow saya lah, kan. Alright, so SKV ni dia ditubuhkan pada tahun 2009. So kenapa SKV ditubuhkan? Saya tanyalah Dr. Syed kan. Doktor, kenapa buat SKV? Doktor dah elok-elok kerja jadi doktor kan. Baik, jadi doktor je. So Dr. Syed ni tak silap saya dia orang Kuala Lumpur lah. And then dia ni kira budak pandai. So dia dapat pergi belajar buat medik lah dekat Belgium, dekat Brussels kan. So dia pergi sana, dia belajar, balik Malaysia dia kena bekerja dekat Hospital Pulau Pinang. Kan? Hospital Pulau Pinang. Habis bekerja dekat Hospital Pulau Pinang, so dia dihantar ke hospital di Perlis. Kan? So masa dia bekerja sebagai doktor dekat hospital, so dia nampak lah banyak dia punya pesakit ni datang jumpa dia, dan pesakit ni dia komplain. Dia komplain sebab apa? Dia orang ni terpaksa makan ubat yang terlalu banyak. So orang-orang macam ni biasanya orang yang ada masalah darah tinggi, orang yang ada masalah kencing manis, orang yang ada masalah jantung. So orang-orang ni kalau dah kena tu, memang doktor akan bagi ubat yang banyak gila. So orang ni dia datang jumpa Dr. Syed. Doktor, saya tak tahan makan ubat. Tak tahan makan terlalu banyak ubat. So ada tak apa-apa yang dia orang boleh makan, produk-produk semula jadi yang boleh kawal dia orang punya penyakit ni? So Dr. Syed dia selalu sebut penyakit metabolik. Siapa kat sini ada penyakit metabolik? Penyakit kencing manis, penyakit darah tinggi, penyakit jantung. Kan? Waalaikumsalam. Alright. So masa Dr. Syed ni bekerja dekat hospital, so dia jumpa banyak sangat pesakit dia yang terpaksa makan ubat yang terlalu banyak. So Dr. Syed ni dia selalu cakap makan ubat secupak. Makan ubat secupak kan. So betul, mak saya pun, arwah mak saya pun memang ada masalah kencing manis. So kalau dia pergi klinik tu, memang doktor bagi dia ubat banyak gila. Mak saya ni ada darah tinggi, ada kencing manis. So kalau pergi hospital, memang doktor akan bagi ubat yang banyak. Alright. So orang-orang macam ni, dia bila dia makan ubat yang terlalu banyak,
So apa yang jadi adalah dia akan jadi lalok. Macam mak saya kan, bila dia darah tinggi je, bila dia kena darah tinggi, sekejap saya bagi stand sekejap. Okay. So macam mak saya kan, mak saya bila dia masalah darah tinggi ya, bila pergi hospital, doktor akan bagi dia ubat kan. And then bila dia makan ubat je, mak saya ni dia lalok kan. Memang dia tidur je. Saya tak tahulah sebab apa. Tapi mungkin ubat tu dia nak bagi dia tenang semua. Sebab apa? Mak saya darah tinggi. Darah tinggi, lepas tu dia dah kena kencing manis kan. So bila makan ubat je, dia memang akan tidur. And then tidur tu tuan-tuan, bukannya tidur sehari, bukannya tidur sejam 2 jam. Tidur tu berminggu-minggu. Kan? So itulah mak saya. So saya daripada kecil saya tengok mak saya ni, memang kalau dia kena darah tinggi je, bila dia makan ubat dia memang akan tidur. Tidur tu seminggu 2 minggu kan. Dia baring je kan, dia lalok. Alright. And then macam mak saya ni, dia duk makan ubat tapi tak settle pun penyakit dia tu. Darah tinggi tetap juga. Lepas tu dia punya kencing manis tetap juga. Lepas tu tak lama lepas tu mak saya kena stroke lah. Lepas tu meninggal. So saya sendiri boleh tengok mak saya yang ada darah tinggi, ada kencing manis, kena stroke, lepas tu meninggal. Tapi along the way tu dia dah makan ubat. Kenapa dia jadi macam tu? Sepatutnya bila makan ubat, settle lah masalah dia. Tapi tak settle. Kan? So sebenarnya penyakit-penyakit ni, penyakit kencing manis, darah tinggi, jantung pun semua ni, stroke ni, macam kalau ikut belajar dengan Dr. Syed, so kita ni kena makan ubat tu, kena makan ubat tapi kena ubah gaya hidup. Kan? Dia punca darah tinggi, kencing manis ni gula lah. So kita kena stop benda-benda yang boleh menyebabkan penyakit tu datang. Makan ubat tu tetap kena makan ubat. Dan SKV ni kalau you nak control you punya penyakit tu, you kena makan suplemen lah. Dan Dr. Syed ni dia bukannya suka-suka hati pergi ambil produk-produk suruh makan. So memang ada kajian, memang ada research, memang ada bukti kalau kita makan suplemen ni boleh membantulah mengawal penyakit kita. Dia bukan ubat. Dia bukan ubat, tetapi kalau kita makan suplemen tu dia tidaklah jadi teruk. Alright. So Dr. Syed pun bila dia jumpa banyak pesakit-pesakit dia yang terpaksa makan ubat and then complain lah, ubat ni tak best lah, lalok lah semua kan. So Dr. Syed cakap, kalau korang tak nak makan ubat, kalau korang nak kurangkan dos, so the only way adalah you kena ambil suplemen. Ambil suplemen yang diperbuat daripada buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Sebab apa? Dalam dunia ni Tuhan dah buat bahan-bahan yang boleh kontrol punya, boleh merawat kita. Memang dah ada dah secara semula jadi. So Dr. Syed pun cakap lah, kalau kau nak kurangkan dos ubat ni, makanlah suplemen. And then Dr. Syed pun dia memang ada kepakaran tentang suplemen ni. So Dr. Syed pun dia senarai lah, okay, kau nak kalau kencing manis, so kena makan suplemen ni. So pesakit dia pun pergilah farmasi, carilah suplemen. Masalah dia adalah nak cari suplemen tu sangat susah. Dan banyak dekat luar sana, suplemen tu dia guna kualiti yang low grade. Low grade yang kalau you makan pun you tak ada apa-apa kan. So Dr. Syed pun nampak benda ni susah lah kan, susah. So why not dia buat company dan dia buat sendiri produk tu. So tujuan SKV ni adalah untuk kira macam dia nak bantu pesakit dia ni boleh kawal dia punya penyakit tu. Penyakit kencing manis, darah tinggi, jantung kan. So produk-produk SKV ni dia diperbuat daripada bahan-bahan semula jadi kan. And then bila you gunakan produk dia tu, penyakit you tu tak jadi teruk. And then you slowly boleh kurangkan dos. Itu dia punya tujuan lah. Okay. So tahun 2009 Dr. Syed dia decide untuk tubuhkan SKV. Okay. Ada lagi ke yang mendengar saya punya cerita ni? Okay. Dan nanti saya nak cerita lah macam mana saya jual SKV. Saya jual SKV dan Alhamdulillah lah, sebulan lah saya punya jualan lebih daripada 2 juta ringgit lah. Sambil-sambil tu saya nak share, ada tak nak tengok saya punya rekod jualan pada bulan Mac, pada bulan ni lah. Ni ni saya punya rekod jualan setakat semalam. Jualan dan bonus SKV daripada 1 sampai 18 Mac 2022. Saya punya personal sale tu alhamdulillah 11,000.
personal sale ni adalah jualan yang kita jual direct dekat customer, kan? Tapi saya punya group sale 2.9 juta tuan-tuan. 2.9 juta. So group sale ni adalah jualan yang dibuat oleh tim saya. Saya ada lebih kurang 700 ejen bawah saya. Alright. Dan saya punya bonus setakat semalam lah 72,000. Dalam masa 18 hari saya punya bonus 72,000. Nampak tak? Saya buat sale 11,000 je. Tapi saya dapat bonus 18 hari 72,000. So sekarang ni saya mencarilah sesiapa yang berminat, yang nak saya bantu, yang nak saya tunjuk jalan macam mana you nak buat duit dengan SKV. So SKV ni company dia memang company legal, memang ada lesen, produk-produk dia memang ada kelulusan KKM dan JAKIM. Ada tak sesiapa yang nak saya tunjuk macam mana nak buat duit? Saya target lah siapa yang join bawah saya dalam masa 12 bulan you boleh buat keuntungan lah at least RM20,000 sebulan. Yang ni saya punya rekod saya bulan ni. Ada tak sesiapa yang nak join SKV, yang nak ubah kehidupan dia, yang nak tambah pendapatan, yang nak settlekan hutang? So saya mencari sesiapa yang nak join tim saya. Kalau ada, you komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya. So modal untuk menjadi ejen SKV bermula RM65.40 saja. Kan? So modal rendah, produk memang demand tinggi, and then macam nak jual pun tak susah. Sebab apa? Memang produk ni zaman Covid ni orang perlukan. Okay. So siapa yang nak dibantu, siapa yang nak buat duit RM20,000 sebulan, you komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi usahawan SKV. Okay, sekejap. Alright. Tak ada orang komen pun. Ada ke yang berminat ni? Okay. So siapa yang nak, you komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi usahawan SKV. Okay. So sambung cerita. So SKV ni ditubuhkan pada tahun 2009. Matlamat dia adalah untuk membantu orang yang ada masalah penyakit metabolik, untuk diorang ni kontrol dia punya penyakit. So produk-produk SKV ni dia bukannya ubat, dia suplemen. So bila you tetap juga kena makan ubat, tapi you kena ambil suplemen. Dan bila penyakit you tu boleh dikontrol, doktor akan advise you untuk kurangkan dos. Sebab apa? Ubat ni kalau you makan terlalu banyak, dia tak bagus juga, kan? Ada ke kat sini yang suka makan ubat? Cuba komen. Ada ke tak? You all suka tak makan ubat? Macam saya pun tak suka makan ubat, kan? So kalau saya, macam saya ada kawan saya ni, dia kena kencing manis tau. And then dia cakap, Wahid, aku kena kencing manis, satu hari aku kena makan 20 biji ubat satu hari. Orang, so memang betul. So that's why Dr. Syed selalu cakap, orang yang ada penyakit ni, penyakit kencing manis ni, dia makan ubat tu secupak. Makan ubat secupak. So memang banyak gila, kan? So memang setiap hari 20 kan, daripada pagi sampai malam makan ubat. Tapi makan ubat ni pun dia bukannya jaminan untuk sembuh, kan? And then kalau you makan ubat yang terlalu banyak, dia ada side effect lah. Alright. Okay. So macam matlamat SKV ni adalah, kalau you dah ada penyakit, you tetap juga kena makan ubat, tapi you ambil suplemen. And then suplemen tu dia control you punya penyakit. Dan setiap kali bila you pergi buat medical check up, dan doktor yang akan advise, kalau you punya penyakit tu dah, dia punya level tu dah turun, doktor yang akan advise untuk kurangkan dos. Bukannya you dah ada penyakit and then you makan suplemen SKV and then you terus stop ubat. Dia tak boleh macam tu. So dia punya konsep adalah, you dah ada penyakit, you makan ubat, you continue je, dan you ambil suplemen, dan you kena pergi jumpa doktor, dan doktor yang advise you untuk kurangkan dos. Mungkin dulu you makan 20 biji ubat satu hari, kan? So you bila makan suplemen ni, so you punya penyakit tu, darah tinggi you dah turun, kencing manis pun dah turun. So doktor sendiri yang akan advise you untuk kurangkan dos. Macam tu. Alright. So memang dah ada banyak testimonial, memang dah ada banyak result yang ada, orang yang ada masalah penyakit kencing manis, kan? So dia bukannya sembuh, tapi dia tak jadi teruk. Kan? So ada yang ada masalah darah tinggi, dulu dia darah tinggi, sekarang ni darah dia dah normal. Orang yang ada masalah jantung, dulu dia memang sangat risiko lah, sekarang ni dah normal. So matlamat SKV adalah dia sediakan produk supaya
pengguna ni dia punya penyakit tu boleh kembali normal. Dia punya kesihatan tu kembali normal secara semula jadi. Selalunya kalau orang makan ubat, tak berani makan ubat suplemen lain. Mungkin juga, tapi macam ada setengah orang dia tak larat makan ubat. Dia tak larat makan ubat. Sekejap saya minum. Contoh macam ada satu kes orang ni dia ada kencing manis tau. Dia memang tak jaga makan apa semua. Tiba-tiba dia punya kaki tu dia jadi luka kan. Luka, lepas tu luka dia tu makin merebak. Lepas tu dia pergilah hospital. Doktor pun cubalah bagi ubat apa semua, tak jadi. So lalah doktor cakap, tak boleh ni, kaki kena potong kan. So biasalah orang kencing manis kan. Orang kena kencing manis, kalau last choice adalah potong kaki. So dia ni pun, ya Allah, kalau you jadi orang tu kan, tiba-tiba you ada kencing manis, tiba-tiba doktor cakap potong kaki. So you fikir apa kan? Kalau saya pun, aku lahir normal kan, tapi disebabkan gaya hidup, disebabkan pemakanan, kaki kena potong. So memang banyak orang tak boleh terima benda tu. Tiba-tiba dah nak jadi orang OKU kan. So apa yang brother ni buat adalah, dia kakak dia ni pengguna SKV kan. So kakak dia, adik cubalah minum Fitech ni kan. So yang brother ni pun dah kaki dah nak kena potong kan. So kalau dia tak minum, confirm kena potong. Kalau dia minum, at least ada peluang untuk dia sembuh. So dia pun minum lah Fitech ni. Dia kata dia minum 2 botol. Hari-hari dia minum. Lepas tu memang dia kena pergi jumpa doktor. Doktor nak kena check dia punya luka tu kan. So doktor terkejut sebab apa? Dia punya daging luka tu yang berkembang tu start tumbuh balik. Dia minum ni, daging tu tumbuh balik. So doktor tak jadi nak potong. Last kira macam brother tu kaki dia dapat diselamatkan. Kan. So ni produk untuk kencing manis. Ada tak sesiapa yang kenal orang yang ada masalah kencing manis? Betul, kita ada video testimonial dia. Memang ada video testimonial dia. Brother tu memang tak jaga makan. Memang dia tunjuk luka dia. Tapi kalau saya upload dekat media sosial, memang kena ban video tu. Sebab apa? Ngeri lah tengok kaki dia. Saya pernah upload dekat TikTok, terus TikTok saya kena ban. Tak boleh kan. Saya dekat YouTube saya ada. Dekat Facebook pun saya upload video tu kena ban. Sebab apa? Ada gambar luka. Memang betul. So kalau you ada sesiapa yang ada masalah kencing manis kan, kencing manis, darah tinggi apa semua, you boleh ikhtiar. Produk ni dia bukannya ubat, tetapi kita ikhtiar. Alright. So dalam dia ni ada dia ada bahan-bahan yang ada tinggi antioksidan. So Fitech ni dia start repair lah you punya badan. Sebab apa? Orang kencing manis ni, dia punca kencing manis tu, kaki nak kena potong tu, dia punya badan tu dah ada terlalu banyak keradangan. So benda ni dia repair you punya sel. Alright. So SKV dia bermula 2009. So masa dia bermula tu, macam mana SKV dia nak marketkan dia punya produk, dia menggunakan sistem stokis agent. Kan. So dulu kalau you nak daftar jadi stokis SKV, you kena ada modal 20,000 lah. So SKV ni macam Dr. Syed dengan Puan Kartika ni, founder dia ni, dia orang ni masa dia orang mulakan SKV ni, dia orang ni memang ada duit lah, memang ada modal. So macam Puan Kartika ni, Puan Kartika Wati ni, dia bukannya calang-calang orang lah. Alright, Puan Kartika ni, dia ni adalah peguam. Dan dia memang deal projek-projek yang besar-besar. Dia pernah deal projek-projek beli helikopter yang bernilai bilion ringgit. Dan Puan Kartika ni, family dia memang ada company, public listed punya company lah. So Puan Kartika ni dia bukannya asal anak orang kaya, tapi family dia tu daripada orang biasa, dia grow sampailah dia orang ni kira macam orang kaya lah. Puan Kartika ni sebenarnya billionaire. Orang kira dia senyap-senyap je. Dia ni sebenarnya billionaire. Dr. Syed ni memang doktor lah. Alright. So masa dia orang bermula SKV ni, dia orang ni memang ada duit, memang ada modal. So dia orang masuk TV, dia orang masuk majalah, dia orang masuk surat khabar, dia pasang billboard. So SKV ni bermula dengan modal yang besar. Founder dia ni memang ada duit. So matlamat dia adalah dia nak bantu orang yang ada masalah kesihatan. Dia nak bantu improve kesihatan rakyat Malaysia.
Okay, so masa tu bila dia orang buat marketing tu, ramailah orang yang berminat nak join, nak jadi dia punya stokis apa semua. So dekat situ dia kumpul modal dan dia start marketkan dia punya produk lah. Dan sampai satu tahap macam SKV dia start buat kesilapan. Dia buat kesilapan. Nak tahu tak apakah kesilapan yang SKV buat? Yang menyebabkan dia punya jualan tu menurun. So SKV ni masa dia start tahun 2009, saya dengar dia punya founder, dia punya jualan tu pernah cecah sampai 60 juta ringgit. Zaman kemuncak dia tu, sebelum dia jatuh, dia punya jualan pernah capai 60 juta ringgit setahun. Tapi SKV ni bila dia tak ada ilmu apa semua, dia start buat kesilapan, dan kesilapan tu yang membuatkan dia punya jualan tu drop tinggal 2 juta. Ada lagi ke orang yang masih bersama saya? Ada lagi ke orang yang masih mendengar saya punya live ni? Cuba komen sikit. Okay. Alright, so minta bantu saya tap. Bagi love sikit kan. So daripada story SKV ni, mungkin you boleh belajar something lah kan. Okay. So kesilapan dia adalah dia benda ni dia tak sedar pun. Dia tak sedar. So bila SKV ni dia berkembang, so SKV ni dia nak kembangkan lagi dia punya bisnes. So dia start masuk ke farmasi. Dan SKV ni dia bukannya dia nak masuk farmasi kecil-kecil ni, dia nak masuk ke rangkaian farmasi yang besar. So dekat Malaysia ni ada 2 farmasi lah yang besar kan. Kalau you pergi mana-mana pasar raya, farmasi tu memang ada lah. Farmasi tu kalau you tengok dia punya signboard warna oren kan, warna oren. Ada tak siapa tahu? Saya tak nak sebut nama lah, nama farmasi tu. Tapi kalau you pergi mana-mana shopping mall, farmasi tu memang ada. Dia punya signboard dia warna oren. Oren. So SKV dia start masukkan produk dia dekat farmasi. Mula-mula tu okey, setiap minggu dia kena hantar, dia kena supply produk apa semua. So and then SKV pun dia buat marketing, dia masuk TV, dia masuk newspaper, dia masuk majalah, dia pasang billboard apa semua, dia buat iklan. Dia memang spend duit berjuta ringgit untuk buat marketing. So macam dia orang pun supply produk-produk dia dekat farmasi ni. Memang tiap-tiap minggu dia orang kena hantar. Tetapi tuan-tuan, Selepas 2 tahun dia orang supply barang dekat farmasi ni, tiba-tiba farmasi tu contact SKV, cakap boleh tak you ambil balik you punya produk ni, sebab apa produk you ni dah expired. Selepas 2 tahun dia supply barang-barang tu dekat farmasi, and then farmasi tu call dia minta ambil balik produk dia tu sebab apa produk tu expired. Bermakna farmasi tu simpan je produk tu dekat dalam store. Ada farmasi ni dia ada banyak cawangan tau. So ada cawangan yang betul-betul jual, ada cawangan yang tak jual. Tapi SKV dia tak tahu cawangan mana yang simpan produk dia dalam store. Dia tak tahu mana cawangan yang buat jualan. So SKV duk supply. Tiba-tiba selepas 2 tahun, farmasi tu call dia minta ambil balik produk dia. Sebab apa produk tu expired. SKV ni produk dia tu biasanya dia tahan 2 tahun. Lepas 2 tahun expired. So bila SKV dia dengar benda tu, dia marah lah, dia bengang lah. Korang ni tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu kau minta aku hantar produk, lepas tu aku kena spend duit marketing, aku kena bayar, nak letak dekat kau punya farmasi ni kena bayar. Tapi kenapa kau suruh aku ambil balik produk ni kan? So farmasi tu dia macam dia dah tak boleh jawab kan. Lola macam SKV pun dia marah, dia bengang kan. Dia stop and then dia ambil balik dia punya produk-produk tu. Dia tak nak lagi supply dekat farmasi tu. So macam founder pun cakap, biasalah kita ni company Melayu kan. Dia bukannya racist. Kita ni company Melayu, farmasi tu bukannya Melayu kan. So dia orang akan bagi keutamaan kepada company yang sama macam dia orang lah. So macam SKV ni produk Melayu, produk orang kita. So dia orang ni anak tirikan kan. So itu yang berlaku lah. Itulah. And then that's why macam kita ni bukannya nak racist ke semua. Macam kita ni sepatutnya kita support lah produk-produk kita kan. Tapi ada juga orang bila produk kita ni dia orang pun macam-macam lah dia buat, nak sabotage apa semua kan. Alright. Yes. Sebab produk M. So that's why kalau produk lain tak ada masalah. Tapi sebabkan produk SKV ni produk Melayu,
So produk tu dia nak tirikan, dia simpan dalam store je. Tapi SKV dia kena spend duit. Sebab apa? Nak letak produk SKV dekat farmasi tu bukannya letak biasa tau, kena bayar. Bila farmasi tu buat renovation kena bayar, bila farmasi tu nak buat marketing kena bayar, semua kena bayar. Tapi produk dia tu disimpan dalam store je. Itu yang berlaku. So SKV dia sangat bengang, dia sangat marah, and then dia batalkan kontrak, and then dia ambil balik produk dia. Itu. So bila jadi macam tu, dia punya sale tu drop lah kan. Lepas tu SKV dia start buat kesilapan kedua. Dia buat kesilapan. Dah lah silap supply dekat farmasi ni. Lepas tu dia buat kesilapan kedua. Nak tahu tak apakah kesilapan yang SKV yang membuatkan dia punya jualan tu daripada 60 juta drop tinggal 2 juta. Hai tangkap geng, saya tak pandai tangkap ni kan. Saya tak start jual lagi. Tak apa, pelan-pelan, slow. Tapi you join, you masuk training, you belajar, and then you start promote. And then fokus lah mana produk yang dia mana-mana ejen yang berjaya ni saya tengok, dia orang ni adalah product lover. Dia guna produk, dia share. Kan baru makan. Okey, tak apa. Dia produk yang cepat lah. Produk sekarang ni dia tengah viral. Yang ni Defend ni. Defend ni kalau you promote je memang orang berebut nak beli kan. Sebab apa? Dia produk ni dia bukannya setakat untuk menguatkan sistem imun. Ada juga saya punya orang mesej saya, dia kata dia makan ni sebab apa? Dia nak ada tenaga. Macam ada satu orang ni dia bekerja, dia orang Malaysia kerja kat Singapura. So dia kata, saya dah beli ni Tuan Wahid, beli ni, saya dah makan. Saya tanya dia, you beli ni kenapa? You kena COVID ke? Tak. Dia beli ni sebab apa? Kawan dia recommend. Kawan ni tukang masak. Lepas tu bila dia makan Defend ni, dia ada tenaga. Saya faham lah, memang tukang masak ni kerja berat kan. Daripada pagi sampai ke malam kena masak kan. So dia orang guna Defend ni untuk tenaga. Kan. Alright. Bang nak peluk berapa? Nak peluk? Okay, so kalau sekarang ni saya mencari sesiapa yang nak menjadi usahawan SKV, sesiapa yang nak join team saya. Saya target siapa yang join siapa yang join team saya dalam masa 12 bulan you promote, insya-Allah lah you boleh buat RM20,000 sebulan. Kan. Apa bahan-bahan Defend? Okay, Defend ni dia mengandungi vitamin C, vitamin D, dia ada cendawan susu harimau, dia ada buah kamu-kamu. So vitamin Defend ni dia bagus untuk menguatkan sistem imun, dia bagus untuk orang yang ada asma, dia bagus untuk orang yang ada eczema. Dan macam sekarang ni feedback yang kita dapat, bila you makan ni you ada tenaga. So produk ni dia vitamin tau, dan pada saya lah dia 10 kali ganda lebih baik berbanding vitamin-vitamin yang ada dekat market. Sebab apa? Macam saya sendiri pakai, saya sepanjang saya guna produk Defend ni, dia Defend ni dia dikeluarkan pada April 2021 kan? April 2021. So saya dulu kalau tanpa suplemen, saya setiap 3 bulan saya akan demam. Saya akan sesema, saya akan batuk. Tapi bila saya guna Defend ni, saya dah setahun lebih saya tak demam. Batuk pun tak ada. Kalau nak demam pun, saya makan Defend dia tak jadi. Okey, tu saya lah. Macam isi saya ni dia ada asma, So hari-hari dia kena spray dia punya inhaler tu. So isi saya makan benda ni, alhamdulillah dia dah tak pakai dah dia punya inhaler. Dulu isi saya tiap-tiap bulan memang kena pergi klinik, kena nap. Kan. Alright. So macam anak-anak saya pun saya bagi makan Defend ni. And then ada Defend ni untuk budak-budak. Ni budak-budak. So anak saya dulu tiap-tiap bulan memang akan demam. Anak saya ni tak campur orang, tapi setiap bulan memang akan demam. Kalau kita orang travel memang kena bawa ubat demam. Tapi sekarang ni bila anak saya makan Defend, dah lebih setahun anak saya tak demam. Kan. So Defend ni dia baguslah untuk menguatkan sistem imun, and then dia baguslah. Dia very good. And then dulu pun isi saya pun selalu juga beli vitamin untuk anak-anak kan. Tapi sama je demam. So that's why saya cakap Defend ni dia 10 kali ganda lebih baik berbanding vitamin lain. So daripada you pergi beli vitamin biasa-biasa tu, baiklah you beli ni. So dia bagus untuk kuatkan sistem imun, dia bagus untuk protect you punya paru-paru, dia bagus untuk bagi tenaga kan. So this one very good.
harga sebotol baru RM100. Kalau you beli 2 botol harga sebotol RM60. Kalau you beli 2 botol RM100. Kan? Alright. Saya makan Defense, saya dah tak guna inhaler. Tu isi saya. Isi saya ni ada asma tau. Ada asma. So yang ni. So saya mencari sesiapa yang nak menjadi usahawan SKB. 1 botol RM60. Kalau you beli 2 botol RM100. And then harga dia ni, kalau you pergi farmasi pun semua, you tengok harga vitamin lebih kurang je. Tapi Defense ni, dia punya kebaikan dia 10 kali ganda berbanding vitamin yang dekat luar tu. Yang dekat luar tu kadang-kadang kita makan tak ada apa-apa. Dulu isi saya pun beli juga vitamin dekat farmasi. Makan dia sama je, kena semput. Anak saya sama je kena demam kan. Saya pun sama je. Tapi bila saya makan ni, alhamdulillah kesihatan kita semakin baik. So produk dia ni, dia memang diperbuat daripada bahan semula jadi, tak ada gula. Okay. So dia diperbuat daripada buah kamu-kamu. Dia ada cendawan susu harimau dan dia ada black currant. So this one very good. Very good. So you beli ni, you bagi dekat family you, you makan, InsyaAllah lah, you punya family takkan jatuh sakit lah. InsyaAllah. Kita ikhtiar. Tapi ni bukannya ubat tau. Dia bukan ubat. Dia hanya suplemen. Tapi kalau you makan benda ni, semalam pun saya ada buat Zoom dengan saya punya team. Dia kena COVID lah. Dia kena COVID. Dia makan ni alhamdulillah. Macam family dia kena COVID, dia makan ni alhamdulillah. Dia bukan ubat. Tapi bila you kena COVID tu, dia tak adalah teruk. Kan? Alright. So saya mencari sesiapa yang nak jadi usahawan SKV. Ni produk tengah viral lah. Dia punya duta dia adalah partner. Okay, so sambung cerita. So kesilapan kedua yang SKV buat adalah bila dia dah keluar daripada farmasi, and then dia masuk, dia start masukkan produk dia tu, dia jual dekat kedai jamu. So kedai-kedai jamu ni dia memang borong produk-produk SKV ni memang banyak. Sekali borong tu berpuluh-puluh ribu. And then dia orang jual lah dekat dia punya kedai jamu kan. So kalau you pergi mana-mana pasar raya, you akan nampak lah kedai-kedai jamu macam-macam lah. So kedai-kedai jamu tu dia jual macam-macam produk. Dan salah satu produk dia adalah produk SKV. Masalah dia, bila dia SKV dia supply produk dia dekat kedai jamu ni dia main kotor lah. Dia main kotor, dia buang harga kan. Dia buang harga. So contohnya macam ni lah, Fitech ni kan. Fitech ni, so Fitech ni harga RM180. So kedai jamu dia beli mungkin dia dapat harga RM90. So dia jual RM100, dia jual RM110, dia dah so dia buang harga. So bila kedai-kedai jamu ni buang harga, kedai-kedai jamu ni dia untung sikit pun tak apa, janji jalan je. Macam SKV ni dia spend duit yang banyak untuk buat marketing. Masuk TV, masuk radio, masuk newspaper, masuk majalah, pasang billboard. Dia dah spend duit banyak untuk buat marketing. So kedai-kedai jamu ni dia ambil jalan mudah, dia buang harga. Dia dapat ni mungkin RM90, dia jual RM100, RM110, RM120. So apa yang berlaku, macam SKV ni dia punya stocking agent ni marah lah. Marah sebab apa? Macam mana ni kan? Dia orang nak jual pun susah. Sebab apa? Kedai-kedai jamu ni main taktik kotor, main buang harga. So dekat situlah berlaku macam stockist agent SKV ni dia start keluar lah, tak puas hati kan. Sebab apa? Bila SKV dia start supply dekat kedai jamu, so yang stockist agent SKV ni dia dah tak boleh berniaga kan. Sebab apa? Orang buang harga. Alright. Okay, so bila jadi macam tu, bila SKV dia punya stockist agent tu keluar, so dia punya sale tu start drop. And then macam SKV dia sedar kesilapan dia tu, and then dia start ambil balik produk-produk dia daripada kedai jamu. Dia tak nak supply dekat kedai jamu. Sebab apa? Kedai jamu ni dia dah cakap berulang kali, masih lagi buang harga. So dia decide untuk tarik balik produk dia tu, dia tak nak supply dekat kedai jamu. So and then dia kembali kepada bisnes lama lah, stocking agent kan. Tapi along the way, SKV ni dia punya jualan tu makin drop, dan pada tahun 2016 lah, dia punya jualan tu daripada 60 juta drop kepada 2.3 juta. Ni saya tunjuk dia punya gambar. Alright. Sekejap saya cari. Ni. Ini gambar yang saya dapat daripada SKV lah kan. So you nampak
SKV ditubuhkan pada tahun 2009 and then dia punya kemuncak dia pernah capai 60 juta. Tapi disebabkan kesilapan dia pada tahun 2016 dia punya jualan tinggal 2.3 juta tuan-tuan. 2.3 juta. So masa ni founder dia cakap dia dah nak tutup dah company dia. Dia dah macam tak nampak untung. Sebab apa, tiap-tiap bulan dia kena keluar duit untuk cover cost. Alright. Tapi SKV ni dia macam tahun 2016 ni sebenarnya SKV dia dah decide nak tutup dah company dia. Kan? Tapi ada benda yang dia buat yang membuatkan dia punya jualan tu boleh meningkat balik. Dan sekarang ni tahun lepas dia punya jualan 96 juta. Dan sekarang ni SKV dia punya jualan setiap hari lebih 1 juta ringgit. Tahun ni dia target boleh cecah 300 juta ringgit. Nak tahu tak macam mana SKV boleh bangkit balik? And then saya kenal founder SKV ni daripada tahun 2017. Saya boleh nampak apa benda yang dia buat yang membuatkan dia punya jualan tu boleh meningkat balik. Alright. Ada tak nak tahu macam mana SKV boleh bounce balik, boleh bangkit balik? Sebab apa saya start kenal SKV ni daripada tahun 2017. Tapi masa saya kenal tu saya tak ambil pot pun. Cuma saya tahulah apa benda yang dia buat yang membuatkan dia punya jualan tu boleh meningkat balik. Ada lagi ke yang mendengar saya punya live ni? Kan? Test 1 2 3, test 1 2 3. Buang harga tu tak seronok. Ingat nak join juga bisnes barang kecantikan kesihatan, tapi bila masuk kedai harga lain. Fitech tu orang nak beli mahal sangat kot. Dia kalau orang tu dia dah kaki dia dah nak kena potong 100 200 tu dia tak peduli dah. Macam you kan, kalau you dah kena kencing manis kan, tiba-tiba doktor kata kaki nak kena potong kan, benda ni 180 je. You nak pilih mana? You nak potong kaki ke ataupun you nak beli ni, you minum, you ikhtiar. Kan? Orang kalau dah ada penyakit, dia sanggup spend duit banyak mana pun untuk selamatkan nyawa dia. Macam produk SKV ni, dia punya founder dia cakap produk dia adalah produk unpostponed produk. Orang kalau dah sakit, dia tak kisah bayar berapa ribu pun dia sanggup, asalkan dia boleh selamat. Tapi kalau orang tu tak nampak nilai, tak nampak penting, dia tak peduli pun. Dia kata mahal lah apa semua. Tapi kalau orang tu dah darah tinggi, dia dah kena stroke, kaki dah nak kena potong, mata dah nak buta kan, mati pucuk apa semua kan, so dia tak peduli. Jual berapa ribu pun dia sanggup. Kan, faham tak? So kita fokus jual dekat orang yang betul-betul nak. Kalau kita jual dekat orang yang dia tak nak, tak guna. Dia akan cakap lah mahal lah, susah lah apa semua kan. Alright. So apa yang SKV buat? Apa yang SKV buat yang boleh menyebabkan dia punya jualan tu boleh daripada 2 juta 2 juta 2016 naik kepada 96 juta. Dan sekarang ni alhamdulillah SKV setiap hari dia punya jualan 1 juta. Dan insyaAllah lah kita target kita boleh pergi sampai 300 juta tahun ni lah. Okay. So macam SKV ni pada tahun 2016 dia company tu almost nak tutup lah. And then macam founder pun dia cakap dia dah pesan dah dekat dia punya pekerja untuk pergi cari kerja lain. Sebab apa, dia dah nak tutup dah company tu. And then pekerja dia cakap, puan sayang lah kita nak tutup company ni. Sebab apa, produk ni bagus, kita dah bantu ramai orang. Kalau kita tutup, kesian lah dekat customer ni. Sebab apa, Dr. Syed dia wujudkan SKV ni sebab apa, dia nak bantu pesakit-pesakit dia. So kalau kita tutup, macam mana dia orang ni yang ada kencing manis, yang ada masalah darah tinggi, ada masalah jantung apa semua, dia orang tak ada produk yang boleh bantu dia. So pekerja dia cakap, puan boleh tak kita try sekali lagi, kita cuba tengok dekat mana kesilapan kita cuba repair dan kita bangkit balik. So macam kalau ikutkan founder tu dah nak give up lah. Tapi pekerja SKV ni yang minta untuk dia orang tengok balik, dia orang nak repair balik. Kod mana yang dia orang boleh buat. So macam Puan Ketika punya, tak apa, kalau you all nak sama-sama balik, nak fight balik, okay, kita buat sama-sama. Okay, so dia orang pun start buat. So apa benda pertama yang founder SKV buat adalah dia buang ego. Dia buang ego dan dia pergi belajar. Dulu Puan Ketika ni dia tak belajar, dia tak ada mentor, dia tak ada guru. So Puan Ketika ni dia buang ego, dia pergi belajar. So masa tu dia pergi belajar dengan Najib Asadok. Dia pergi belajar. Dia cerita dia ada tak sesiapa yang kenal Najib Asadok? Najib Asadok.
Sebelum dia pergi belajar dengan Dr. Azan, Datuk Wira Dr. Azan Osman, Puan Kartika dia pergi belajar dengan Najib Asadok. Ada tak sesiapa yang kenal Najib Asadok? Najib Asadok. So dia Puan Kartika, Najib Asadok tu pada tahun 2016 macam tu, Najib Asadok tu dia biasa-biasa lagi, dia masih biasa. So Puan Kartika dia pergi ke Johor, pergi belajar dengan Najib Asadok, belajarlah marketing lah. Sebab apa? Dia ingat bisnes dia down sebab mungkin marketing dia tak betul, mungkin dia tak kuat marketing. So dia pergi ke Johor belajar dengan Najib Asadok. So belajar and then entah macam mana, macam ada orang cakap Puan Kartika pergilah belajar dengan Datuk Wira Dr. Azan Osman. Masa tu belum Datuk lagi lah. So Najib Asadok pun sebenarnya student Dr. Azan Osman. So Puan Kartika, Dr. Azan Osman siapa dia tu? Lepas tu dia pun tak apalah, dia pergi. Dia masuk kelas IMKK, Intensif Magnet Kekayaan dan Kejayaan lah. So dia masuk. So dia buang ego lah, dia pergi belajar. Dia duduk belakang, dia kata, duduk belakang. Lepas tu dia masuk kelas Dr. Azan Osman. Ada tak kat sini yang kenal Dr. Azan Osman? So benda pertama yang dia buat adalah dia buang ego dan dia pergi belajar. Puan Kartika ni dengan Dr. Syed ni, dulu dia rasa dia pandai, dia berniaga, tapi disebabkan tidak ada mentor, tu bisnes dia start buat kesilapan. Okay, so member lama tu, kan. So ada tak sesiapa yang kenal Najib Asadok dengan Dr. Azan Osman? So Puan Kartika ni dia start pergi belajar dengan diorang ni lah. So tahun 2016 Puan Kartika dia start belajar dengan Dr. Azan Osman. So saya pula start masuk belajar dengan Dr. Azan Osman, masuk Titanium lah 2017. So Puan Kartika dia masuk awal lagi lah. So masa saya masuk tu sebenarnya SKV dia tengah struggle. Dia nak repair banyak benda. Okay, and then saya ingat lagi, sebab kita orang ni sama-sama Titan, kita tahulah apa benda yang dia buat, yang apa kesilapan dia, apa benda dia buat dan membuatkan dia punya jualan tu boleh naik. Okay, benda pertama yang SKV buat, yang menyebabkan dia punya sale tu naik, nak tahu tak apa benda? Nak tahu tak? Yang saya sendiri dengar, sebab apa masa kita orang dalam Titanium ni, so setiap orang dia kena present, dia kena cerita apa masalah dia, dan Datuk Wira dia akan bagi nasihat apa benda yang dia kena buat untuk dia orang repair dia punya bisnes ni. Kenal SKV dari Dr. Azan Osman. Sebab apa? Saya alhamdulillah, saya berkenalan dengan founder SKV daripada tahun 2017. So saya tahulah dia punya flow tu. Tapi saya tak ambil pot pun pasal bisnes dia. Sebab apa? Masa tu saya masih lagi buat bisnes kereta sewa kan. So saya dengar-dengar macam tu lah. So benda pertama yang Datuk Wira suruh SKV buat adalah dia orang kena scrap semua produk dia. Sebab apa? SKV ni salah satu punca dia jatuh adalah SKV ni dia terlalu banyak produk. Dulu dia ada lebih kurang 20 produk. Banyak gila produk dia. So dia macam-macam penyakit dia boleh settle. Kencing manis dia boleh settle, nak kuruskan badan boleh settle, darah tinggi boleh settle, jantung boleh settle, nak cantikkan kulit boleh settle. So dia ada terlalu banyak produk. Ada dekat 20 produk. So apa yang Datuk Wira suruh dia buat adalah, you kena scrap semua produk. Bukannya buang tau, you mean letak tepi dulu produk, you fokus satu produk. So fokus satu penyakit, fokus satu produk. Jangan buat terlalu banyak produk. Okay. So SKV dia dengar nasihat tu. So dia yang produk-produk yang dia banyak-banyak tu dia letak tepi dulu dan dia fokus satu produk. Satu penyakit, satu produk. So SKV dia decide untuk fokus kepada penyakit kencing manis. So kencing manis dia, produk dia yang paling sesuai adalah this one. Kan? So nampak tak? Apa benda yang SKV buat adalah dia fokus satu masalah dan fokus satu solution. Jangan terlalu you jangan nak cuba selesaikan terlalu banyak masalah. Okay, so dia fokus kepada masalah kencing manis dan produk untuk selesaikan masalah kencing manis adalah Phytech. So dia buat benda tu. Okay, so bila dia fokus benda tu, bila you fokus satu masalah, so macam kencing manis tu, you punya target market tu very specific. Rupa-rupanya dekat Malaysia ni ada 3.9 juta orang yang dah disahkan kencing manis. Penduduk Malaysia ada lebih kurang 32 juta, 33 juta kan. Tapi yang dah ada kencing manis 3.9 juta orang. Itu yang dah confirm kencing manis.
Lepas tu orang yang dia sendiri pun dia tak sedar dia ada kencing manis ada 3 juta orang. So total orang yang berisiko ada kencing manis kat Malaysia ni ada 6.9 juta orang. Mungkin dah 7 juta orang. So nampak tak? Target market untuk kencing manis ni banyak gila. Banyak gila. Tapi kalau SKV ni dia fokus terlalu banyak penyakit, dia susah. So kalau kita fokus kepada kencing manis saja, potensi pelanggan kita ada lebih kurang 7 juta orang. Kan 7 juta orang. So bila dia fokus ke situ, so dia punya marketing tu very specific. Very specific. So kencing manis, macam mana nak cari orang yang ada masalah kencing manis? Kenalah pergi dekat hospital apa semua kan. So bila dia pergi kat situ, so that's why dia punya sale tu start naik. Dr. Syed ni formulator, memang suka buat produk, dia suka bantu orang. Alright. Jangan selalu baca. Saya selalu tengok signboard SKV nak kat highway. Ingatkan ada kaitan dengan Datuk SK. Alright. Okay, so SKV ni sebenarnya dia mana dia punya ni? SKV ni nak tahu tak apa maksud SKV ni? Apa maksud SKV? Kenapa nama SKV? Nak tahu tak? Apakah rahsia di sebalik nama SKV ni? Saya tahulah, sebab apa saya memang kenal founder dia kan. Dr. Syed sendiri yang cakap. Ada tak nak tahu? Apakah maksud SKV ni? Kan? Tapi produk ni belum pergi international lah. Okay, SKV ni produk dia dah dijual dekat Singapura dan memang dah jual dekat Indonesia. Alright. Okay, SKV ni ES ni adalah S. S tu kira macam Dr. Syed punya nama. Kan Dr. Syed, Syed tu S. K ni, K-A-Y ni, K. Kartika, Puan Kartika. Okay, so SK ni gabungan nama Dr. Syed dengan Puan Kartika. V ni adalah life, kehidupan. Life, vitality kan. So SKV ni adalah macam bila orang sebut SKV, macam dia nak orang doakan supaya Dr. Syed dengan Puan Kartika ni hidup, life. Itulah nama SKV. Alright. Ada kuda kat belakang aku ni. Alright. Okay, so FDA tak kacau apa tu? Produk SKV memang ada kelulusan KKM, memang ada JAKIM. Memang ada JAKIM. So company memang ada lesen, produk memang ada KKM, dan produk-produk dia ni bukannya ubat tau. Dia diperbuat daripada buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. So kalau macam KKM ni, macam kita nak apply lesen daripada KKM, KKM ni dia ada 2 bahagian. Satu bahagian bahagian farmasi. Kalau produk-produk tu dia ada dadah ke apa-apa kan. So itu memang kena minta kebenaran daripada bahagian farmasi. Satu lagi KKM ni dia ada bahagian makanan. So kalau produk tu diperbuat daripada bahan-bahan semula jadi kan, macam SKV ni produk dia dibuat daripada macam ni. Dia diperbuat daripada buah manggis kan, dia diperbuat daripada buah delima kan. So produk-produk ni diperbuat daripada bahan-bahan semula je, daripada buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. So bila kita submit dekat KKM, so dia akan pergi dekat bahagian makanan. So memang ada lesen kelulusan KKM bahagian makanan, bukannya bahagian farmasi. So dia memang ada lab test, memang ada research. Kan? Alright. So you jangan risau, produk dia memang selamat. Saya sendiri pun pakai. Kalau tak, saya tak minum ni. Alright. Okay, so bila SKV fokus kepada satu penyakit dan fokus kepada satu produk, and then dia buat marketing, masa tu SKV dia spend duit lah untuk buat Facebook ads. Dia buat Facebook ads. So dia iklankan Fitech ni untuk selesaikan masalah kencing manis. So dekat situ SKV punya jualan daripada 2.3 juta naik kepada 16 juta. Ni dia punya rekod lah. Ini yang dia buat lah kan. Sekejap saya cari dia punya gambar. Okay. So
2016 SKV hampir ditutup, dan 2017 bila SKV dia fokus satu masalah, fokus kepada kencing manis, dan fokus satu produk, dia punya jualan tu meningkat kepada 16 juta. Okey, 2018 dia masih lagi buat benda yang sama, dia spend buat Facebook ad apa semua, dan okey, satu lagi benda yang SKV buat, yang benda betul yang dia buat. So SKV ni dia membina internal sales team. So dulu SKV dia macam dia nak jual produk dia gunakan stokis, agent kan. Lepas tu dia pernah masuk kedai farmasi, lepas tu dia pernah masuk kedai jamu. Tapi farmasi dengan kedai jamu dia dah scrap, dia dah tak nak supply. So dia hanya ada stokis agent. Tapi stokis agent ni dia macam bermusim. Time dia semangat dia promote, time dia tak semangat dia tak promote. So apa yang benda betul yang SKV buat adalah dia membina internal sales team. So SKV dia start recruit staff lah. Dia start recruit staff, dia bayar gaji, and then SKV dia akan buat marketing. Bila leads masuk, dia punya internal sales team ni tolong closing lah. So SKV ni sampai satu tahap dia ada lebih kurang 300 orang pekerja yang fokus buat sales saja. Ya, kalau nak join boleh klik dekat link dekat saya punya bio. Okay. So benda betul yang SKV buat adalah dia fokus satu penyakit, satu produk, dan dia membina dia punya internal sales team. Tapi along the way pada tahun 2020 dia ada problem. Benda tu dia buat, benda tu betul, memang dia punya sale tu grow, tapi pada tahun 2020 benda tu dia jadi problem, dia stuck. Dan SKV dia tukar balik, dan bila dia tukar tu dan benda tu menjadi, dan dia punya jualan tu naik. Okey, saya dah daftar jadi ejen. Alhamdulillah, tahniah. Berapa dah sales setakat ni? So macam bila you join, you janganlah you kena konsisten lah. At least 3 bulan you konsisten, insyaAllah you akan dapat hasil lah. Alright. So 2018 dia punya jualan tu meningkat kepada RM40,000. Lepas tu 2019 naik sikit 40 juta ringgit. 2019 naik kepada 46 juta ringgit. Tahun 2020 meningkat kepada 50 juta ringgit. Tapi tahun 2020 ni sebenarnya SKV dia ada problem. Okey, walaupun ada peningkatan, but ada problem. So masa ni SKV tahun 2020 dia ada lebih kurang 300 orang pekerja yang dibayar gaji dan commission based on sale. So kalau you ingat tahun 2020 masa tu lockdown kan. So office tak boleh buka kan, pekerja tak boleh datang office. So macam SKV ni dia memang ada pekerja 300 orang yang kena datang office. Kira macam dia orang ni buat marketing. And then dia punya team sale ni duduk office kena closing. So hari-hari kena ada ni lah. So bila lockdown, bila PKP, pekerja dia tak boleh datang office. So jadi tunggang langgang lah dia punya sale kan. Sebab apa? Kalau masing-masing bekerja kat rumah, memang dia orang tak boleh fokus. Dengan anak lah, dengan tu lah, dengan ni apa semua. So SKV tiap-tiap bulan kena bayar gaji. Tapi dia punya team sale ni memang dah cloud kan. So dia punya founder pun 3 hari juga termenung kan, fikir macam mana. Kalau benda ni continue memang sakit dia. So dekat situ SKV dia start tengok balik, dan dia tukar business model dia. Dia tukar kepada sistem dropship. So mana-mana team sale dia, internal sales team dia, macam stokis agent pun, dia cakap okay, sekarang ni kita tukar bisnes kita kepada sistem dropship. Maknanya you tak payah pegang barang, you hanya promote barang. Kalau ada order, HQ yang tolong postkan. Dulu kalau macam stokis agent dia orang kena pegang barang. Dia orang promote, lepas tu kalau ada orang nak beli, dia orang yang post. Kalau macam internal sales team, dia orang promote, SKV yang akan hantar. Tapi macam kena bayar gaji. So sekarang ni SKV ditukar kepada sistem dropship, tidak ada gaji. Barang tak payah pegang. So masa mula-mula SKV bertukar kepada sistem baru tu, dia orang ingat boleh meletup kan, boleh settle lah masalah ni. Tapi ramai yang tak puas hati. Sebab apa? Dia kata dia orang berfikir ini sistem ni nak mengkayakan company, menyusahkan dia orang. Kalau yang macam stokis agent yang pegang barang,
Dia orang rasa susah lah, tak boleh pegang barang kan. So ini mengkayakan orang atas. Dia orang fikir macam tu. So dekat situ berlakulah pemberontakan. Ramailah yang keluar, yang tak puas hati pun semua kan. Alright. So SKV dia positif, dia tengok balik, dia tanya balik apa benda yang dia kena repair. So SKV dia dapatkan feedback daripada dia punya stokis, agent, internal sales team. Dia tengok balik dan dia repair. Dia repair. And then dia orang lancarkan balik sistem baru pada Januari 2021. So bila SKV dia lancarkan, masa tu ramai lagi yang skeptikal, ramai lagi yang tak percaya dengan dia punya bisnes ni. Ada lagi ke yang mendengar saya punya cerita ni? Dan macam mana saya masuk SKV pada Februari, dan saya masuk tu saya tunjuk benda ni, bisnes model SKV ni memang power gila. Bila yang orang lama-lama ni dia tengok saya punya grow tu, dia orang bau, dia orang nampak, sebenarnya benda ni very powerful. Assalamualaikum dan register apprentice. Alhamdulillah. Maksudnya jadi ejen tiada komisen ke? Bukannya tak ada komisen. Dulu sistem lama dia macam dia macam leader lah. Dia kata orang bawah cakap sistem lama tu mengkayakan orang atas kan. Tapi orang atas dia orang pun tak dapat komisen. Sebab apa? Dia pengiraan tu macam tak betul lah. Orang bawah ingat orang atas kaya. Orang atas tak dapat apa-apa. Sebab apa? Bila dia orang punya sale tu naik, and then dia orang punya komisen tu naik, orang atas tak dapat apa-apa. Saya punya leader sampai satu tahap dia pun nak bayar gaji pun tak ada. Sebab apa? Sistem tu tak betul lah. So dia orang tengok balik and then dia orang repair. Kan? Okay, so pantai mana ni? Batu Ferringhi. Alright, so Januari 2021 SKV ni macam masih ramai lagi yang skeptikal, masih lagi tak percaya dengan sistem ni. So dia orang ni macam tidak, macam dia orang macam tak yakin boleh rekrut ke tidak. So saya masuk SKV pada Februari 2021. Masa saya masuk tu bisnes kereta sewa saya memang jatuh gila kan. Saya bisnes kereta sewa memang langsung tak ada income. Saya punya saving pun banyak habis. Saya cuba jual produk, semua rugi. Saya punya pekerja semua berhenti. Saya punya hutang-hutang pun banyak saya tak boleh bayar. Saya dah start kena saman dah. So masa saya masuk SKV tu memang saya memang jatuh terduduk. Memang kalau nak kata saya belum sampai level bankrupt lagi kan. Sebab bayangkan dengan COVID, dengan income tak ada kan. Dengan kita nak bayar gaji pekerja, kita berniaga pula, bukannya untung rugi. Saving habis, hutang tak boleh bayar, kena saman lagi pun semua. Ya Allah. So masa saya masuk SKV tu dalam keadaan saya tak ada apa-apa, tuan-tuan. Okay, kami bangkit dengan so, saya masuk and then mungkin rezeki saya dan saya anggap kadang-kadang Tuhan bagi kita jatuh ni, Tuhan uji kita ni. Sebab apa? Besok orang cakap bila kita diuji, sebenarnya Tuhan nak ganti kita dengan benda yang lebih baik. Memang betul. So bila bisnes saya jatuh, bisnes kereta saya jatuh, saya kena saman pun semua, tak boleh bayar hutang, memang jatuh terduduk, memang langsung tak ada duit. Tapi betul orang cakap, bila Tuhan buat sesuatu tu, dia nak ganti kita dengan sesuatu yang lebih baik. Kita just percaya je, jangan give up je. So saya pun masuk, and then rezeki saya lah. Bila saya masuk je, tiba-tiba lah founder SKV call saya, dia cakap, Wahid, boleh tak datang office? You tak faham pasal SKV ni kan. So saya nak terang dekat you. So saya pun pergilah office SKV pada 18 Mac 2021. Saya pergi tu, Puan Kartika dia terang tentang company dia, tentang produk apa semua. Bila saya masuk tu, ini power ni, sistem ni. So lepas saya jumpa tu, esoknya saya terus buat live. Saya cakap saya banyak jual peluang. Tapi masa tu saya tak ada result lagi. Saya tak ada, yelah baru join kan. So saya just buat live, saya jual peluang. So saya jual kejayaan ejen SKV yang dah lama. So masa tu SKV pun memang dah ada leader-leader yang dah buat sale, RM100,000, RM200,000, RM300,000. So apa yang saya buat adalah saya jual kejayaan dia orang. Saya buat live, saya cerita pasal kejayaan dia orang, cerita. So dekat situ adalah yang berminat nak join semua kan.
Lepas tu bulan pertama saya dapat buat sale dalam 11,000 lah. 11,000 adalah 30 orang join yang jadi ejen bawah saya. Lepas tu tapi bila saya buat tu, yang ejen-ejen lama yang skeptikal tu, dia benda ni boleh kan. Sebab apa, dulu dia orang kalau seminggu dia orang dapat rekrut satu orang ejen pun memang dah power. Saya tak sampai sebulan saya dapat rekrut 30 orang kan. Macam mana saya rekrut? Saya jual peluang. Saya cerita kejayaan orang. Saya cerita lah. Saya cerita tentang leader-leader apa semua, macam mana dia orang buat duit apa semua. So dekat situ ramai yang berminat join. Okay, bulan pertama saya dapat buat sale 11,000. Bulan kedua naik jadi 13,000. Bulan ketiga, 4 bulan pertama saya punya sale paling tinggi 14,000 je. 14,000 je. Alright. Lepas tu saya buat je. Buat. Orang beli ke, orang tak beli ke, orang join ke tak join, saya buat je. Masuk bulan kelima saya punya sale naik jadi 30,000. 30,000. Lepas tu bulan ke-6 saya punya sale naik jadi 50,000. Sebab apa, tim saya dah berkembang. Bulan ke-7 saya punya sale naik jadi 300,000. Lepas tu naik jadi 800,000. Sekarang ni saya punya jualan 2 juta ringgit sebulan. Saya join pada Februari 2021. Pada bulan Februari 2022 tahun ni saya punya jualan 2.45 juta. Saya punya ejen lebih kurang 700 orang. So yang leader-leader SKV yang skeptikal, yang tak percaya, dia terkejut. Uish. Tuan Wahid baru join baru setahun. Kita alhamdulillah lah, kita punya jualan tu lebih tinggi daripada leader-leader yang dah lama. Kan? Dia orang terkejut. Sebab apa? SKV ni game dia adalah game recruitment. Kalau you berniaga seorang-seorang, macam dulu stocky agent ni, dia orang tak nak rekrut. Sebab apa, kalau dia orang rekrut, dia orang punya untung tu jadi kecil. So dia orang tak nak. So kalau boleh dia nak jual seorang-seorang. So saya masuk, saya tak fokus jual personal sales, saya fokus recruitment. So saya tarik orang. Dan sekarang ni saya punya group saya adalah group yang terbesar dalam SKV. Alhamdulillah. Saya punya team saya ada bawah saya ada lebih kurang 700, dekat 800 orang. 800 orang. Lepas tu bawah saya lagi, dia orang ni pun boleh rekrut. Total saya punya group sekarang ni 13,000 orang. 13,000 orang. You bayangkan, kalau 13,000 orang ni kali dengan RM300 sebulan, berapa juta saya dapat kan? So kalau you nak berjaya dalam SKV ni adalah recruitment. So macam mana you nak recruit adalah you jangan jual produk, you jual peluang. Jual peluang kan. So macam mana nak jual peluang adalah ada lalat. Macam mana nak jual peluang? So you tunjuk result. Kalau you baru join, you tunjuklah result leader you kan. And then kalau you dah ada jualan, you dah ada result you tunjuk result you. Kalau you dah ada agent bawah you tunjuk result agent bawah you. Itu je. Showcase result. So kalau you nak jual produk, kalau you nak fokus jual produk, you fokus tunjuk testimonial customer. Tunjuk testimonial. So macam tak payah nak cerita pasal produk bla bla. Tunjuk je testimonial customer. Kalau you nak jual produk untuk kuruskan badan, you tunjuk testimonial. Dulu dia gemuk, lepas tu sekarang dah kurus. Kalau you nak jual produk kencing manis, you tunjuk. Dulu kencing manis, sekarang ni dah okey. Kalau you nak jual defense kan. Defense. Dulu kena COVID, sekarang dah sihat. So tunjuk testimonial. SKV ni ada beribu testimonial, banyak gila. Kan? Okey, faham, promote peluang, result agent dan team. Itu kalau you nak jual produk, you tunjuk testimonial. Macam saya tak ada cerita defend mengandungi, tak ada. Saya just tunjuk testimonial je. Okey. And then kalau kita nak rekrut agent, kita tunjuk result. Tunjuk result leader kita, tunjuk result agent kita. Itu yang saya buat. Kan? Sebab apa? Orang join agent, sebab apa? Kalau aku join agent, aku dapat apa? Kan? So saya memang ada team saya yang buat profit RM60,000 sebulan. Ada yang buat laki bini buat RM21,000 sebulan. Macam saya, alhamdulillah lah. Saya punya bonus pun RM70,000 lebih kan. Alhamdulillah. Ada tak sesiapa yang nak ubah hidup dia, yang nak buat duit, yang nak settlekan hutang? Saya target siapa yang join team saya dalam masa 12 bulan, you boleh buat at least lah untung RM20,000. Alright. So saya rasa itu saja untuk hari ini. Thank you very much. Nanti apa-apa boleh WhatsApp saya. Bye bye. Assalamualaikum.